Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita tengah hari, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang mengangkat sumpah sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang baru pada Jumaat. Datuk Idris Buang menggantikan Datuk Gerawat Gala yang kini memegang jawatan sebagai Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Pemantauan Buruh Immigration dan Projek. Majlis Istiadat angkat sumpah tersebut telah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurti Taib di bilik menghadap utama Astana Negeri Sarawak. Istiadat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan tetamu kehormat yang lain. Berita seterusnya, Ketua Menteri telah meluangkan masa menunaikan solat Jumaat di Masjid Darul Iman Kampung Gumpe sambil beramah mesra dengan para jemaah di masjid berkenaan. Terdahulu, beliau yang juga Adun Gedong telah mendengar taklimat dari Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Semarahan mengenai keadaan semasa masjid tersebut di bawah pengendalian Jabatan Kujaraya JKR Bahagian Semarahan. Menurut pengurusi Masjid Darul Iman Kampung Gumpe, Rajali Akub, Ketua Menteri telah bersetuju memilih pelan cadangan membina baru masjid tersebut berjumlah 3.3 juta ringgit. Katanya masjid itu memerlukan tapak tambahan bagi memberi keselesaan kepada penduduk setempat beribadah dan mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan. Harapan kita sebagai penduduk Kampung Gumpe ini merupakan satu rezeki yang melimpah ruah, dan dengan adanya masjid ini masa kita dapat beribadat dengan selesa dan juga mempunyai ruang yang cukup. Yang mana sebelum ini kita berhadapan dengan ruang yang agak sempit, terutama sekali bila ada perayaan, contohnya Hari Raya Aidilfitri dan juga sambutan-sambutan seperti Maulid Rasul dan sebagainya. Sejurus selepas menunaikan solat Jumaat, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkesempatan singgah makan tengah hari di gerai Mi Udang Gumpe sebelum berangkat ke Kuching. Turut bersama beliau, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Sukri, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosial Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Mantan Adun Gedong, Datuk Muhammad Naruddin Majais, Residen Bahagian Semarahan Brahim Lumpu dan Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manam. Laporan selanjutnya, Persatuan Sukan khususnya Persatuan Bola Sepak perlu komited malah sanggup berkorban untuk bertahan lama dalam sukan yang diceburi. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Persatuan Bola Sepak juga memerlukan pengurusan yang cekap dalam menguruskan persatuan mereka. Katanya sikap pihak pengurusan yang tidak jujur dalam mengendalikan persatuan mereka dilihat faktor kegagalan sesebuah persatuan atau kelab bola sepak untuk terus kekal bertahan. In a lot of instances, the problems with managing an association, the problem with managing a club, the involvement of those who are not really sincere in managing the club, that are the reason why a certain club or association fail along the way. But I can see the commitment, the teamwork that is available in Kuching City Football Club, and I do hope with this kind of commitment, with this kind of forward-looking team, inshallah, pasukan Kuching City Football Club will be able to achieve success this year or the year to come, or the years to come, inshallah. Berucap semasa pada Majlis Perasmian Jersey Kuching City FC 2022 di UCSI Hotel Kuching pada Jumaat, beliau memuji pengurusan KCFC kerana berjaya memastikan klub itu kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Jelas Datuk Seri Abdul Karim, seluruh warga Sarawak termasuk kementeriannya akan terus menyokong dan membantu KCFC baik dari segi kewangan maupun fasiliti. Walaupun pasukan ini namanya adalah Kuching City, berpengkalan di Bandaraya Kuching, tetapi seluruh rakyat negeri Sarawak are behind you. All Sarawakians are behind you. So rest assured, in every matches that you are going to play, you will have the support of all Sarawakians. And myself and my team from the Ministry of Youth and Sport will always be there to offer any assistance that you need. Whether you need the fields, whether
in financial. The first thing I was asking Saudara Fasruddin just now, have you write into us for any financial assistance? Well, dia mengatakan belum lagi. Well, please do. Terdahulu, pengurusi KCFC Fazruddin Abdul Rahman menyeru pemain pasukan itu untuk memberikan komitmen dan disiplin dalam menggalas tanggungjawab besar membawa nama Kuching dan menjadi wakil Sarawak bersaing dalam kancah Liga Malaysia tahun ini. Tanggungjawab yang besar bakal dipikul oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Tanggungjawab ini bukan sahaja membawa nama Kuching City FC, tetapi kita merupakan wakil daripada negeri Sarawak yang bakal membawa nama Sarawak itu sendiri. Maka sudah itu, oleh itu kejayaan dituntut daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jersey KCFC pada tahun ini tampil dalam 4 variasi reka bentuk iaitu warna putih untuk perlawanan di tempat sendiri dan warna hitam untuk perlawanan di tempat lawan untuk pemain. Manakala jersey penjaga gol menggunakan warna merah jambu untuk perlawanan di tempat sendiri dan warna biru untuk perlawanan di tempat lawan. Ke perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Brunei Darussalam berharap pintu sepadan di negeri ini dan negara berkenaan akan dibuka tidak lama lagi. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu antara kawasan sempadan tersebut melibatkan Miri, Limbang dan Lawas. Menurutnya, sejak bermula pandemik COVID-19, sokongan dan bantuan Kerajaan Brunei Darussalam juga telah memudahkan pergerakan rakyat Sarawak bagi pengangkutan barangan keluar masuk sempadan. Datuk Seri Lee menjelaskan ianya sangat penting untuk hubungan dalam menjalankan perniagaan sekaligus meningkatkan aktiviti pelancongan antara dua belah pihak. Katanya lagi, pada masa ini kemasukan dan transit melalui Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan untuk kenderaan transit dengan permit transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei dengan syarat penggembara telah mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa tempatan mereka untuk perjalanan mereka yang tertaluk kepada syarat dan prosedur kemasukan sedia ada. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Brunei Darussalam Noni Zurainah Ismi dan Konsul Brunei Muhammad Adib Yazid Muhammad Zaini di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur Petrajaya pada Jumaat. Datuk Seri Lee menambah perkara yang turut dibincangkan semasa kunjungan tersebut adalah berkaitan dengan para pekerja dan pelajar yang merentas sempadan, situasi dan status COVID-19 termasuk garis panduan pengangkutan darat dan udara. Selanjutnya, Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan 2022 telah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Ahmad Shah Al-Mustafin Billah pada 19 Januari 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam sidang media di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Santubong pada Jumaat berkata Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk Akta A1642 dikuatkuasakan pada 11 Februari 2022. Undang-undang tersebut pada hari ini. Jadi dengan perkenan Tuanku pada 10 hari bulan, hari ini, hari bersejarah, undang-undang ini menjadi undang-undang Malaysia dan diwartakan dengan keberkenan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut maklumkan bahawa akta ini merangkumi pindaan kepada perkara 1-2, 160-2, 161A-6 dan -7. Perlembagaan persekutuan adalah suatu komitmen kerajaan terhadap Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Selain itu, Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2021 bagi pindaan perkara 1-2, 160-2 dan 161A-6 dan 7. Perlembagaan persekutuan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 14 Disember 2021 dengan sokongan 2/3 majoriti 199 ahli dan Dewan Negara dengan sokongan 49 ahli pada 23 Disember 2021. Tambah beliau lagi, akta ini adalah amat signifikan dan merupakan suatu khabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah dan Sarawak di mana pindaan kepada fasa -2 perkara 1 dan fasa -2 perkara 160 Perlembagaan Persekutuan ini adalah untuk menjelaskan lagi kedudukan negeri-negeri di Malaysia selaras dengan perkara-perkara yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963.
Manakala pindaan kepada fasa kurungan 6 dan kurungan 7 perkara 161A Perlembagaan Persekutuan adalah memperuntukkan bahawa ras yang dikira sebagai ras asli bagi Sarawak adalah seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang negeri. Jadi dalam keadaan sekian, artikel 161A bracket 6 telah dipindah dan atas kerajaan negeri Sarawak lah akan meminda undang-undang Sarawak selepas ini untuk mengkhususkan interpretasi natif sebenar negeri Sarawak. Tidak lagi dipegang dan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Maka terserah kepada negeri Sarawak. Ini salah satu juga menyerahkan balik kuasa-kuasa kepada negeri Sarawak to determine Sarawak punya affair. Manakala Distrik Aman Mesyuarat Pengstrukturan, semula bidang kuasa penghulu telah diadakan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batang Air pada Jumaat. Kesemua ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK Dun Batang Air telah menghadiri mesyuarat tersebut yang dipengerusikan oleh Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Mohsin Melamo bertempat di bilik mesyuarat pejabat Menteri Muda Wisma Sumber Alam. Menurut Datuk Malcolm yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air, perbincangan seumpama itu perlu memandangkan bidang kuasa penghulu di daerah Lubuk Antu tidak pernah distruktur mahupun dikaji semula semenjak tahun 1980. Katanya ia juga penting ekoran peningkatan jumlah kampung rumah panjang termasuk pertambahan bilangan penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Batang Air. Seterusnya, prosedur operasi standard SOP bagi pemeriksaan suhu badan dan buku rekod mendaftar masuk ke mana-mana premis di Sarawak dimasukkan berkuat kuasa 11 Februari 2022. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat menjelaskan keputusan ini dibuat setelah pihaknya bermesyuarat dan bersetuju dengan keputusan Menteri Kanan Pertahanan pada 8 Februari lepas. Sehubungan itu, pemilik premis tidak lagi diwajibkan untuk menyediakan alat pengimbas suhu dan buku rekod daftar masuk di pintu masuk premis masing-masing, namun check-in menggunakan aplikasi MySejahtera masih diwajibkan seperti biasa. Walau bagaimanapun, JPBN Sarawak amat menggalakkan pemilik premis sekiranya ingin meneruskan pelaksanaan SOP tersebut. Sementara itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan Sarawak mencatatkan sebanyak 214 kes positif COVID-19 pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini adalah sebanyak 253,626 kes. Kes-kes tersebut telah dilaporkan di 17 daerah di Sarawak iaitu seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.